pada pagi ini. Majlis kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, bertajuk Tadabbur Surah Al-Baqarah. Majlis ini anjuran Gema Nur Iman di bawah pimpinan yang berusaha pengerusi Puan Rosniati binti Mansur dan semua barisan AJK Gema Nur Iman bagi memulakan majlis dengan rendah hati memohon jasa baik Ustaz memimpin umul kitab dan kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada para anbiya, juga kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan seterusnya semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke ayat yang ke-54. 54 suratul Baqarah. Dan ayat 54 ini cerita berbeza. Cerita berbeza. Kalau semalam mereka minta yang bukan-bukan daripada Nabi Musa. Dia dilayan dengan cara VIP oleh Allah, walaupun disesatkan di padang teh, namun keperluan asas makanan, minuman Allah beri tanpa perlu mereka berusaha. Tanpa perlu mereka berusaha. Pun begitu, mereka tetap, Bani Israel tetap tak nak ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa peraturannya? Makanannya disimpan. Makanan jangan disimpan. So kerana mereka menyimpan makanan itu, maka ada ahli tafsir yang berpendapat bahawa start daripada itulah daging kita membusuk tak tahan lama. Juga disokong oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang menyatakan perkara yang sama. Kerana mereka itulah, kerana perbuatan mereka, maka daging kita tak tahan lama. Daging kita tak tahan lama. So ayat 58, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Maksudnya, dan ketika kami berfirman, kami mengarahkan kepada mereka, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya. Apa sahaja yang kamu sukai dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk. Dan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami
supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. So arahan dari Allah seterusnya, Allah suruh mereka tak kala nak masuk ke dalam kota. Kota yang mana ni? Kota yang dijanjikan tu. Kota yang dijanjikan. So susunan cerita, dia bukanlah mengikut kronologi kejadian suatu zaman tu. Sebelum ni merujuk kepada kisah di padang pasir. Sekarang mereka kembali ataupun kisah mereka kembali di luar kota. Kan, tempat yang dijanjikan dah menang, mereka disuruh masuk. So ayat 58 dan 59 ini akan ceritakan hukuman yang dikenakan kepada atuk nenek orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Akan ada dua bentuk hukuman yang dikenakan, akan disebutkan nanti. Allah nak cerita kepada orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, bagaimana sifat atuk nenek mereka dulu. Dan dalam masa yang sama Allah nak memperkenalkan kepada orang Islam siapa Yahudi sebenarnya. Nak memperkenalkan kepada bangsa Arab yang begitu memandang tinggi pada bangsa Yahudi ni. Yalah, sebelum ni, sewaktu Nabi berada di Mekah, kan asbab turunnya surah Kahfi itu kerana orang Mekah pergi cari pendeta-pendeta Yahudi yang disangkakan mereka ni pandai, ada kitab. Lalu ditanya pada pendeta Yahudi, ada tak sebarang soalan nak tanya pada lelaki yang mengaku Nabi dekat tempat kami tu. Soalan yang susah-susah sikit, biar dia bungkam tak terjawab. Lalu timbullah 3 soalan tu. Kan, kenapa bangsa Yahudi itu dicari? Sebab bangsa Arab hormat pada dari sudut ilmu. Bertahun-tahun juga sebenarnya mereka gaduh, mereka berperang. So, perkataan dalam ayat ni adalah tentang anak-anak Bani Israel yang pernah sesat di padang teh. Bapa mereka yang telah lama mati, yang sebelum tu ada 70 orang bertaubat kan, yang ada menyembah patung anak lembu. So, itu generasi bapa mereka yang menolak arahan dari Allah. Ayat ini generasi anak atau generasi cucu. Generasi cucu yang berperang sebelum masuk ke dalam kota Palestin. So selama bapa mereka berada di padang teh, mereka diberikan makan manna wa salwa beserta air yang diberikan bila Nabi Musa ketuk tongkat di batu. So apa yang berlaku? Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Allah berfirman kepada anak-anak Yahudi yang sesat di padang teh itu, wa idh qulna udkhulu hadhil qaryah. Masuk kamu ke dalam bandar ni. Dah menang, suruhlah masuk ke Palestin kan. Selepas mereka sesat 40 tahun di padang pasir, dititahkan masuk ke dalam bandar. Dan ada pendapat yang kata nama bandar itu Jericho. Nama tu kekal sampai sekarang. Dan Jericho ini akan menjadi tempat tinggal mereka. Yelah, bayangkan setelah 40 tahun kot, hidup nomad, kesana kemari, sesat. Sekarang Allah bagi tempat tinggal, suruh masuk ke dalam bandar, dan ini merupakan salah satu dari nikmat, favor Allah kepada mereka. So, ada kisah lain yang sebut sebelum ayat ini, di bandar itu ada kaum yang gagah. Semalam kita tahu ada puak Amalikah namanya. Mereka ini telah banyak buat kerosakan. Bandar yang sama. So setelah mereka menang, puak Amalikah ni lari.
maka mereka diarahkan masuk. So waktu itu Nabi Musa dan Nabi Harun telah wafat dan digantikan oleh murid baginda Yusha bin Nun. So Yusha bin Nun ni lah yang pimpin mereka untuk serang kaum Amalikah tu, dan Allah membukakan Baitul Maqdis untuk mereka. Dulu sebelum mereka, Allah perintah Bani Israel, atuk nenek mereka untuk berperang dengan puak dalam bandar ni. Dan setelah dikalahkan, maka bolehlah duduk kat situ. Allah janji kalau mereka menyerang kaum yang ada dalam bandar tu, Allah confirm beri kemenangan. Tapi apa yang berlaku? Diorang tak nak kan? Diorang tak nak, sebab tu sesat 40 tahun tu. Diorang tak nak. Walhal boleh je kalau serang, menang. Tapi tak nak. Kau dengan Tuhanmu, Musa, pergi perang. Kami tunggu kat sini. So setelah Nabi Musa wafat, Nabi lain ganti, Yusha bin Nun, generasi baru, dan selepas mereka melalui kepayahan bertahun-tahun, 40 tahun hidup di padang pasir sekian lama, barulah mereka nak masuk menentang penduduk kat bandar tu. Baru nak buat. Dan selepas mereka mahu berperang, Allah telah beri kejayaan pada mereka. Kenapa perlu lalu jalan yang jauh? Ya, sebab takut mati. Sebab takut mati satu hal. Mereka ni memang sangat takut mati. Sangat takut mati. Yang kedua, dia tak percaya sangat pada Nabi. Dia ingat Nabi pandai-pandai buat arahan. Ini bukan datang dari Tuhan. Ini saja je. Pandai-pandai dia je buat arahan. Dia rasa macam tu sebab dia pun buat begitu. Tahukah bahawa kebiasaan kita, kebiasaan yang kita selalu buat, dan bila orang lain buat, kita rasa orang tu rasa macam kita. Kita anggap orang tu bertindak mengikut apa yang kita, kalau kita berada di situ, kita buat begitu. Katakanlah, kita biasanya cakap dengan bos, kalau kita malas nak pergi kerja, kita cakap dengan bos, bos, sorry lah bos, saya pancit nak pergi bengkel. Kita kerap menggunakan alasan tu di mana-mana tempat kita pergi. Dan bila kita dengar alasan yang sama keluar dari mulut orang lain, sedangkan betul tayar dia pancit, kita akan sangka orang tu menipu. Sedangkan dia tak buat pun. Tapi kerana kita buat begitu, kita akan sangka orang tu menipu. So, dia banyak bersangka buruk pada Nabi dan Rasul mereka. Walhal Nabi Musa itulah Nabi yang sangat banyak berjasa buat mereka, diselamatkan, menyelamatkan mereka. Dan Nabi Musa antara Nabi yang mereka paling hormati, tapi kekal, tak lari ataupun tak selamat daripada sangka buruk mereka. Begitu, ini level Yahudi. Kena belajar. So, fakulu minha haitsu syi'tum. Bila engkau dapat masuk dalam bandar ni, makanlah apa saja yang kau nak. Makan apa saja yang kau nak, raghadan. Penuh selera. Makanlah puas mana pun. Makanlah banyak mana pun. Tak ada sebarang sekatan. Tak ada. Perkataan yang sama yang pernah Allah ungkapkan buat Nabi Adam dan Hawa dalam ayat 35 sebelum ni. Waktu tadi mula-mula baca kan terbalik-terbalik. Kalau ayat 35, fakulu minha raghadan haitsu syi'tuma. Kalau dekat sini fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Dia terbalik je. Satu raghadan haitsu syi'tuma, sepuasnya apa yang kamu nak. Dekat sini fakulu minha haitsu syi'tum, makanlah apa yang kamu nak sepuasnya. Allah tukar
Ragadan di belakang dan di depan. Nah, so dia ada beza. Dekat syurga, makanan yang ditawarkan tu unlimited. Unlimited. Dan menariknya bila Allah kata makanlah sepuasnya apa yang kamu nak. Dia tak sama dengan kita kan? Kita boleh makan apa saja yang kita nak ke? Tidak ada panduan-panduan syarak tentang jenis-jenis makanan yang kita boleh makan. Panduan-panduan syarak tu apa? Kena makan tu kena dengan disembelih dengan nama Allah. Bukan binatang-binatang yang buas. Tak boleh begitu, babi tak boleh, anjing tak boleh, kucing tak boleh. Dia ada jalan-jalan syarak. Tapi untuk mereka ni open-ended. Apa saja kau nak makan, makan. Wow. Apa saja nak makan, makan. Jumpa monyet, makan. Jumpa katak, makan. Apa yang kau nak. Fakulu minha haitsu syi'tum. Apa yang kau nak. Ni untuk mereka ni setelah sesat 40 tahun. Allah bagi peluang. Kau nak makan? Makan. Makan. Tak ada sebarang ayat yang menafikan, yang mengatakan sebaliknya. Tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Malah Allah tak sebut pun halalan tayyibah. Tak. Makan apa kau nak. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Tak ada sekatan. Macam dalam syurga. Tak ada sekatan. Pertama, dia dapat masuk. Dia dapat penempatan. Yang kedua, boleh makan apa saja. Semahumu apa saja. Dan yang ketiga, wadkhulul baba sujada. Dengan syarat, engkau masuk ke kota itu dalam keadaan sujud. Ini syarat yang Allah kenakan buat mereka. Kau dapat penempatan, kau boleh makan apa saja yang kau nak dengan syarat. Masuk dalam keadaan sujud. Sama bersyarat pada Nabi Adam dan Hawa sewaktu di syurga. Makan apa saja yang nak, pokok larangan tak boleh makan. Satu perintah setelah diberi nikmat. Dia bentuk sama juga dengan kita. 11 bulan kau nak makan apa, makan 1 bulan puasa. Kau nak belanja ikut kau sepuas hatimu, kau nak belanja ke apa, ikut kau 1 kali zakat. Setahun sekali zakat. Cukup haul. Haul kan 1 tahun. 1 tahun, zakat. Daripada pagi sampai petang, kau nak beriadah ke, ikutlah itu ke ini ke. 1 pagi, 1 hari, solat subuh. 1 kali tengah hari, solat zuhur. 1 kali petang, solat asar. 1 kali terbenam matahari, solat maghrib. 1 kali je. 1 kali isyak, solat isyak. Sepanjang kau hidup, kalau kau mampu 1 kali buat haji. Nak masuk Islam, 1 kali buat syahadah. Setelah banyak nikmat, Allah bagi 1 arahan. Allah bagi 1 perintah. Dan untuk mereka, wadkhulul baba sujada. Masuk ke dalam pintu kota itu dalam keadaan sujud. So ini syarat yang Allah kenakan pada mereka. Masuk dalam kota, maksud sujud boleh diertikan dalam keadaan tunduk. Dalam keadaan tunduk.
Iaitu mereka kena sujud waktu masuk pintu kota tu. Sujud. Dan kalau mereka menunggang kuda, mereka hendaklah tundukkan kepala sampai kepala rapat dengan tengkuk kuda tu. Kepala rapat dengan tengkuk kuda tu. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW sewaktu menawan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Nabi masuk gerbang kota Mekah, Nabi sujud. Kepala Nabi rapat dengan tengkuk unta Nabi. Sampai macam tu. Kerana Bani Israel tak nak buat, Nabi buat. Wadkhulul baba sujada. So, ini juga memberi kesan besar pada kita. Kita lazim pergi ke tempat baru. Tempat baru, rumah orang, kan? Ke mana-mana. Apa sikap yang kita bawa waktu masuk tempat baru ni? Sikap tinggi diri atau kita simpan kuku? Humble, hormat tempat orang, masuk kandang kambing mengembek, kan? Masuk kandang harimau kena ngap. Masuk dalam keadaan tunduklah. Sujud. Janganlah Allah bagi banyak nikmat. Kau nak masuk dalam sombong. Oi, tak patut. Arahan dari Allah sangat relevan. Masuk dalam keadaan sujud. Ada pendapat lain kata, jangan sombong, rendahkan diri di hadapan Allah. Sebab kita sedang melalui nikmat Allah. Dapat masuk tempat baru. Tawaduk, hati yang tunduk. Namun apa yang mereka buat ialah mereka masuk dengan keadaan mengesot. Bila sujud ni, apa yang sampai dulu? Kepala. Kan, kepala. So mereka dengan arahan macam ni, pertama dia masuk mengesot, tak tahu mengesot tu macam mana. Yang kedua, dia masuk punggung dulu. Dia tak nak patuh. Dia masuk punggung dulu. Masuk membelakangkan pintu masuk tu. Punggung masuk dulu. Patut dia masuk dengan tunduk. Kan mudah. Arahan ni masuk. Tunduk. Dah. Tapi tak nak buat tak. Tak nak. Sebab arahan tu datang dari siapa? Bukan Allah yang cakap direct dengan dia. Lalu Nabi kan. Nabi dapat wahyu. Nabi bagi tahu. Tak. Kau pandai-pandai dia buat arahan macam ni. Masuk tunduk. Meh tengok aku buat. Lawan. Sebab Nabi, dia kata Nabi manusia macam dia. Kenapa Tuhan tak terus direct dengan dia? Sangat-sangat melampau. So Allah bukan sahaja bagi syarat masuk dengan tunduk, tapi perlu tambah dengan perkataan waqulu hittah. Waqulu hittah. Hittah ni maksudnya permohonan kami adalah pengampunan dosa. Sebut begini, hittah. Hittah ni adalah ampunkanlah kami. Hittah ni sama dengan astaghfirullah. Istighfar. Mohon ampun pada Allah. Sebab antara kesalahan yang mereka buat dulu ialah
kesalahan atuk nenek mereka tidak taat pada arahan Nabi Musa berperang dengan penduduk bandar yang mereka nak masuk ni. Meninggalkan jihad adalah dosa besar bila dia dah diwajibkan. Kan arahan dari Nabi, wajib, patuh. Nabi Musa suruh berjihad, tak nak, ingkar arahan, berdosa besar. So sebagai ganti, anak cucu keturunan dia kena masuk, sebut hittah, ampunkan kami. Ampunkanlah dosa kami. Hittah. Simple tak? Hittah. Berbandingkan dengan astaghfirullahalazim. Kan panjang. Allah bagi perkataan sangat simple. Hittah. Hittah. So, istighfar itulah syarat yang dikenakan pada mereka. Masuk dengan tunduk dan sebut hittah. Minta ampun pada Allah. So, maksud perkataan hittah asalnya ialah menurunkan beban yang dibawa. Menurunkan beban yang dibawa. Ada satu lagi perkataan yang juga maksudnya similar dalam surah dalam surah selepas surah Ad-Duha, apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Tu, wa wada'na anka wizrak. Hittah ni maksudnya wa wada'na anka wizrak, turunkan beban yang sedang ditanggung. Allazi anqadha zahrak, yang sedang membebani tulang belakangmu. So mereka ada banyak dosa, bebanan yang mereka tanggung. So sekarang Allah ajar mereka untuk pohon keampunan pada Allah. Sebagaimana Nabi Adam kan pernah diajar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa taubat. Sama seperti Nabi Adam, mereka juga diajar sendiri oleh Allah bagaimana nak mohon ampun. Punya beruntung mereka ni, telah sesat 40 tahun pun masih Allah beri peluang untuk mohon ampun. Diajar pula. Macam-macam kelebihan mereka dapat. Malangnya tidak dihargai. Tak dihargai. So, bila kita dengar cerita, baca ayat-ayat macam ni, pertama kita lihat ada manusia yang sampai ke situ. Ada manusia yang degilnya sampai ke situ. Manusia yang degilnya sampai ke situ. Dan dalam dimensi yang lain, kita semakin sayang. Semakin sayang dan semakin rasa nak taat dan patuh pada. Sebab kita rasa aku boleh buat lebih baik daripada mereka ni. Aku boleh buat lebih baik dari mereka ni. Aku sedang berusaha untuk jadi lebih baik dari mereka ni. Kan? Perasaan, emosi tu. So, naghfir lakum khatayakum. Hanya dengan sebut satu perkataan, Allah kata apa? Naghfir lakum khatayakum. Kami akan ampunkan dosa kamu. Naghfir fi'il mudhari'. Kami akan berkali-kali ampunkan. Khatayakum. Apa sahaja dosa kamu. Allah dah confirm. Dah bagi tahu. Kalau mereka buat seperti disuruh, Allah akan ampunkan dosa. Ikut je. Wasanazidul muhsinin, dan kami tambah kepada siapa-siapa yang berbuat baik. Kalau mereka sebut hittah, Allah sudah ampunkan. Kalau ada yang tambah baik, yang bukan saja sebut, tapi dia buat lagi perbuatan baik,
Allah akan balas ganjar lebih. Allah akan tambah darjat mereka yang buat kebaikan. Bukan sahaja sebut hittah, tapi benda-benda lain. Allah akan tambah dengan balasan lain kalau mereka buat begitu. Asalkan mahu ikut arahan sahaja. Tuan-puan, cuba perhatikan. Tadi, saya suruh buat perbandingan. Mana yang lebih panjang? Hittah ke astaghfirullah? Hittah ke astaghfirullah? Senang Ustaz. Astaghfirullah lebih panjang. Kan? Sekarang cuba tengok perkataan tu. Wasanazidul muhsinin. Kami akan tambah pahala orang-orang yang lebih buat. Yang buat lebih. Arahan pada mereka pendek, hittah. Kita buat lebih panjang kan? Tak terasa ke ayat tu tuju pada kita? Ayat tu tuju pada kita. Pasal nazidul muhsinin. Kalau orang dulu diberi hittah pun tak nak buat, kami ya Allah, kami rela untuk sebut istighfar sebanyak mungkin ya Allah. Hanya untukmu. Kalau masih belum dapat lagi, saya ulang lagi sekali. Hittah ni pendek. Hittah tu pendek. Kemudian, arahan yang sama daripada Nabi. Nabi suruh kita mohon pengampunan. Nabi ajar astaghfirullahalazim. So dekat hujung ayat ni, Allah kata, wasanazidul muhsinin. Orang-orang yang buat lebih baik, kami akan tambah dengan lebih banyak. Tadi kita baca ayat tu, mereka dapat nikmat ini dan nikmat ini dan nikmat ini dan nikmat ini. Syaratnya, masuk dalam keadaan sujud dan sebut hittah pendek. Kemudian Allah tawarkan, okey, siapa yang boleh buat lebih, kami akan beri lebih. So, perbandingan antara hittah dan astaghfirullah lebih. Sekarang ni, antara Bani Israel dan orang Islam sekarang, siapa yang buat lebih? Kita buat lebih. Ayat wasanazidul muhsinin sebenarnya tuju pada kita. Kita buat lebih. Tapi kita tak nampak. Dahsyat. Wasanazidul muhsinin. Dan muhsin, dia belum jadi baik. Dia berusaha nak jadi baik. Muhsin tu. Kita lah. Kita memang berusaha nak jadi baik. Kita tahu kita belum baik. Kita berusaha nak jadi baik. Dan Allah kata wasanazidul muhsinin. Ongoing process. So apa lagi yang mereka buat? Fabaddalallazina zalamu. Ayat di atas Allah suruh mereka buat. Ayat di bawah apa yang mereka buat. Fabaddalallazina zalamu qawlan ghairal qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Maka orang-orang yang zalim itu ubah. Orang-orang yang zalim itu ubah. Lain disuruh, lain mereka buat. Mereka bukan masuk dalam keadaan sujud dan tunduk, tapi mereka masuk dengan punggung dulu. Melawan arus, melawan arahan Allah. Atau dikatakan mereka masuk sambil merayap dengan punggung. Dalam ayat ni Allah spesifik orang zalim dari kalangan mereka. Bukan semua, tapi yang degil. Lagi sekali Allah tak sebut blanket statement. Semua zalim. Tak. Alladzina zalamu. Yang zalim. Orang-orang yang zalim. Dalam kalangan mereka. Ialah kita 10 beradik. Tak semua masak ranum. Kan pisang setandan. Tak semua jadi pisang. Kadang-kadang ada yang jadi tembikai. Ada yang melampau.
So saja nak langgar arahan. Kadang memang ada manusia macam tu, dia tak boleh nak ikut arahan. Dia ikut kepala dia je. Kadang dia nak test authority. Berani ke? Dia berani buat apa? So yang baik, ada yang patuh arahan. Ada yang patuh arahan. Allah highlight yang berbeza. Allah highlight yang berbeza. Kita pun macam tu. Arahannya 8 sampai pukul 12 dekat office. Tapi pukul 10 kita selamba keluar minum. Dan kita tak rasa macam Yahudi pun. Kan? Kita tak rasa macam Yahudi pun. Gambar tak ada. Kalau ada sertifikat, minta Kak Noha cari sertifikat. Tak patuh arahan tu sama macam Yahudi. Panskat sekian dan sekian tak, dia suruh orang lain panskat dekat rumah. Kalau memang kerjanya suruh tengok YouTube, ya kena tengok YouTube. Tapi kalau tak ada kaitan dengan kerja, carilah dekat situ. Kan, ingkar arahan ni perangai Yahudi lah. So, fabaddala alladzina zalamu, orang-orang zalim ni dia tukar. Arahan lain, dia buat lain. Dan kemudian Allah bagi tahu apa lagi yang mereka tukar? Qaulan. Kalimah yang Allah suruh mereka cakap pun mereka ubah. Mereka ubah dengan perkataan lain. Mereka ubah dengan kata habbatun fi sya'rani. Allah suruh sebut hittah. Mereka sebut habbatun fi sya'rani. Maksudnya bijian dalam gandum. Dan ada perkataan lain, Allah sebut hittah. Mereka tukar jadi hintah. Allah sebut hittah. Mereka tukar jadi hintah. Mirip tapi lain. Sekali dengar tak perasan kan. Hittah. Tapi kalimah tu untuk siapa? Untuk Allah. So hintah maksudnya nak gandum. Hittah, ampunkan kami. Hintah, nak gandum. Dahsyat. Kita pun macam tu juga. Perkataan yang kita suruh, yang Nabi suruh, astaghfirullahalazim. Kita ubah astaghfar, astaga naga, Australian magazine. Kita ubah. Kita pun pandai-pandai ubah. Hasta la vista. Gitulah kita. Kan? So basically bila Allah bagi tahu apa perangai-perangai mereka tu, kita sebenarnya sudah menjejaki lama. Tapi sebab kita tak tahu begitu bentuknya teguran-teguran Allah buat mereka, rupanya teguran langsung pada kita, maka kita masih rasa okey kot, gurau-gurau kot. Itu yang mereka rasa, gurau, tak serius. Sebab yang sampaikan siapa? Manusia juga.
Alah Nabi, alah. Kau sendiri relax. Kau, why so serious? Kan, chill sudah. Tak. Hidup beragama dia tak ada chill dia. Hidup beragama bukan untuk senda gurau. Allah suruh sebut hittah, mereka sebut hintah. Hintah. So, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah mengingatkan, pernah bersabda, disuruhkan kepada Bani Israel, masuklah pintu itu dalam keadaan tunduk dan katakan hittah, bebaskan kami dari dosa. Namun mereka ganti kata tersebut dengan hintah. Ini Nabi sendiri kata ni. Mereka ganti perkataan tersebut dengan hintah. Satu biji gandum macam tu. Hintah, satu biji gandum sambil masuk dengan cara merangkak dan menggunakan dubur-dubur mereka. Maknanya mereka bukan sahaja tunduk pada Allah, tetapi fikirkan gandum sahaja. Mereka fikirkan makanan sahaja. Atau mereka main-main dengan kalimah Allah sendiri. Ghairal ladzi qila lahum. Bukan dari perkataan yang mereka disuruh buat. Mereka mengulang-ulang menyebut perkataan itu. Dan ini merupakan perbuatan menghina dan mengejek. Mereka tak sebut apa yang Allah suruh. Bayangkan, Allah suruh sebut satu perkataan, diorang tukar perkataan lain. Apa dia hukum? Dosa besar. Tukar perkataan yang Allah telah pilih. Dan bayangkan bila ada dalam kalangan kita yang tukar perkataan Allah. Mereka sedang buat kesalahan yang sama. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Lantas Allah murka. Allah kata kami timpakan ke atas orang-orang yang zalim itu. So Allah murka dengan apa yang mereka buat dan Allah berikan balasan. Nah, ini salah satu hukuman dia. Tadi ada dua hukuman, ini salah satu hukuman. Apa dia? Rijzam minas sama. Rijzan ni balak. Balak dari langit. Allah timpakan kepada mereka balak dari langit. Lalu ulama-ulama tafsir, dia tengok apa maksud rijzan. Rijzan dekat sini pernah disebut oleh Nabi SAW penyakit taun. Penyakit taun. Kita pernah kena penyakit taun. Pernah berlaku dekat negara kena penyakit taun. Asalnya dari situ. Bukan kita lah, negara kita pernah kena sakit taun. Penyakit taun ni penyakit dunia ketiga je. Dunia yang belum membangun. Tu penyakit taun. Bawaan air. Taun. Boleh bawa mati kan? Tu rijzan dari Allah. Allah bagi satu penyakit. So ramai yang mati kerana penyakit tersebut. Ada juga yang kata penyakit yang dikenakan adalah penyakit dari dalam badan. Sehingga kan kulit mereka seperti tersiat. Allahu a'lam. Kalau dalam tafsir Wajiz, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata jaza'am minas sama' ni, rijzam minas sama', mereka dihujani dengan batu-batu dari langit.
mereka dihujani dengan batu-batu dari langit. Tu menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, bima kanu yafsukun, kerana tindakan mereka yang konsisten melakukan kefasikan. So balasan yang mereka dapat kerana kefasikan. Kerana diri mereka sendiri. Bukan sebab Allah nak bagi. Tak, mereka buat. Sedangkan mereka ini adalah pada level anak cucu pada atuk nenek yang sembah patung lembu. Anak cucu. Namun bila mereka disuruh, arahan simple masuk kota je. Tak nak ikut. Arahan simple, masuk. Pun jadi benda besar. Benda tu kecil je. Jadi benda besar. Kenapa tak ikut arahan? Dah lah pernah sesat dekat Padang 40 tahun. Diberi nikmat pula bagi makanan dari langit. Sepatutnya nikmat tu, keajaiban tu, kuatkan iman. Tapi tak, terus-terusan buat kezaliman dan fasik. Yang sukun kan, present tense, mereka masih buat. Kanu pula maksudnya sudah lepas. Yafsukun present tense. So maksudnya daripada dulu sampai sekarang tak berubah-ubah. Masih buat fasik. So fasik ni kita kena tahu, banyak kali kita akan jumpa perkataan fasik. Fasik ni yang rosak ialah orang. Fasid yang rosak ialah alam. Benda. So, macam mana kita nak tahu orang tu rosak tak rosak? Fasik ni susah nak tahu sebab kerosakan dalam orang ni kita tak tahu sebab dia kerosakan dalam. So, fasik ni terjelma kalau apa yang ada kat dalam tu terserlah. Contoh kalau dia duduk diam, kan first time jumpa duduk diam, kita tak tahu dia okey ke tak. Tapi bila dia bercakap, mulut keluar puaka. Tahu dah. Fasik. Rosak. Dalam sudah rosak. Sama macam apple. Apple semua kita nampak okey. Dan apple tu rosak dari mana? Bukan dari luar. Dari dalam. Kita mungkin nampak, okey Muslimah, tudung labuh, pakai serban. Lelaki Muslim pakai serban. Tapi bila tengok perangai, na'udzubillah. Kadang perangai okey, elok, soft spoken. Tapi menipu. Mungkir janji. Itu fasik. Fasik ni dari dalam. Dan kerosakan itu sudah tak boleh nak bendung, dia terkeluar. Dan di 59 Allah letak penyakit tu dekat hujung, yafsukun. Allah letak penyakit tu dekat hujung dan sepanjang ayat 59 tu Allah bagi tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik ni. Disuruh bercakap, dia tukar. Kemudian mudah dapat azab kerana mereka fasik. So kalau kita tahu penyakitnya, dah tentu Allah sudah bagi tahu apa jalan supaya tak jadi fasik ni. Supaya tak jadi fasik, jalannya ialah pada ayat 58. Bila Allah suruh buat. Jangan beralasan. Tak bolehlah itu, tak boleh ini. Sebab lama-lama yang rosak dalam. Bila Allah suruh, buat je. Gitu.
So, wa idistasqa Musa 60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini favor seterusnya. Kan, favor seterusnya. Tak kala ketika Nabi Musa mohon air untuk kaum dia. Istisqa, kan sembahyang minta hujan tu kan. Solat sunat istisqa. Tu wa istisqa, tak ada air, Nabi Musa mohon pada Allah air. Istisqa, kalimah permohonan untuk mohon air. Nak minum. Dan ayat ni peristiwa sewaktu dekat Padang Teh itulah. Kat Padang Teh yang sebelum ni. Gitu. So, bila Nabi Musa mohon air, faqulna idrib bi'asakal hajar. Arahan dari Allah, kami katakan, pukullah batu itu dengan tongkat. So, Nabi Musa disuruh pukul mana-mana batu, pukul pun sekali je. Tak perlu pukul kuat-kuat sampai pecah tongkat, patah tongkat, pecah batu, tak. So, tak perlu cari jenis apa batu, tak perlu. Malah bila baca ayat ni, orang kita baca ayat ni, pukul batu, kena cari tu batu. Batu jenis apa tu nak buat cincin. Well, tak penting pun batu tu. Batu tu pernah dipukul Musa ke tak pernah dipukul Musa ke, bukan itu tujuan ayat ni. Ini orang kita ni pantang, batu, ini mesti batu cincin Nabi Musa ni. Mesti ada power ni. Boleh jadi apa? Avengers. Dia kalau dah, entah, bila tak sop benda macam tu, susah. So, ada dalam tafsir Jalalain yang kaitkan batu yang dipukul oleh Nabi Musa ini ialah batu yang sama mengambil baju Nabi Musa hingga baginda berlari kejar dalam keadaan tanpa seurat benang. Tu. Batu ni dia pernah dajjalkan Nabi Musa. Nabi Musa tengah mandi, letak baju kat batu. Batu tu lari. Nabi Musa kejar. Dan lupa dia tak pakai baju. Tu ada hadisnya tu. Ada hadisnya. Kenapa jadi macam tu? Kenapa batu tu bawa lari? Tu arahan dari Allah. Ingat, batu boleh berlari tanpa izin Allah. Arahan dari Allah lah batu tu boleh berlari. Kenapa? Kenapa berlaku peristiwa tu? Sebab kaum dia duk ingat Nabi Musa ni cacat. Cacat ke macam tu lah. Ya, macam-macam benda happen. Benda yang, wow, betul ke ni? Betul. Macam tu lah bentuk dia. So, dalam tafsir Jalalain juga sebut yang saiz batu tu lebih kurang sebesar kepala manusia, segi 4. Bila sebut segi 4, teringatlah adudu. Jangan-jangan tu batu Nabi Musa kot. Adudu tu. Boboiboy. Allah nak tunjuk pada kaum Nabi Musa bahawa Nabi Musa perfectly human. Sebab diorang kan suka sangka-sangka buruk ni. So nak tunjuk Nabi Musa tu betul manusia, betul lelaki. Nampak? Tak perlu dengan arahan, ya Musa, buka bajumu depan kaum. Itu kan pelik arahan macam tu.
So ketika Nabi Musa mandi, Allah arahkan batu, batu. Lari. Nabi Musa kejar. So as if peristiwa tu tak sengaja. Nampak tak? Nampak macam mana cara perjalanan yang Allah buat untuk Nabi Musa ni? Smooth kan? Hebat. Si ada saiz, tu dalam kitab tafsir lain lah, jalan lain dia detail. So jadi dari satu sisi mengeluarkan 3 mata air, 4 segi, daripada setiap sisi dikeluarkan 3 mata air. Sebelah kanan 3, sebelah sana 3, sebelah sini 3 dan sebelah sini 3. So 12 lah mata air. Kenapa 12 mata air? Diorang ada 12 kaum. Setiap kaum ni dia ada ego sendiri, tak nak kongsi dengan kaum lain. So keluarlah 12. Gitu. So banyak kali kisah tongkat Nabi Musa ni disebut dalam Quran. Tapi tak perlulah sampai kita nak cari, oh ini kayu koka kot, kayu koka. Kayu koka ni dia sama dengan kayu yang buat bahtera Nabi Nuh. Mei aku starlight kepala kau. Dari mana kau tahu kayu koka ni buat bahtera Nabi Nuh tu? Nabi Nuh ada jumpa kau bagi tahu tak jenis kayu yang aku buat bahtera tu? Kayu koka? Aku kokak kau nanti. Kalau nak buat sampan, nak buat bahtera, not even sampan, bahtera ni kapal. Nak buat bahtera, tanyalah orang yang buat kapal. Cuba ambil kayu koka, buat kapal, boleh berjalan ke? Tak. Nak buat kapal ni, dia kena ada kayu tertentu, bukan sebarang kayu. Tapi orang kita ikut. Oh, kayu koka ni lah kayu asal tongkat Nabi Musa. Kalaupun ia sama kayunya, tongkat tu tak ada kuasa apa-apa pun. Yang berkuasa Allah, Nabi Musa ketuk je. Allah yang jadikan, bukan kerana kayu tu. Otak mana otak? Kat lutut. Geram. Aduh. Malah lebih geram ialah hanya kerana kayu koka buat tasbih. Harga dia 300% lebih mahal daripada tasbih biasa. Sebab dia nak jual. Maka digunalah ni tasbih ni kayu koka. Dia punya kelebihan dia lain. Dia beribu. So, itulah sebab bukan tongkat tu yang ada kuasa. Allah yang beri, Allah yang perintah. Allah perintah Nabi Musa ketuk laut. Allah perintah Nabi Musa ketuk batu. Allah perintah Nabi Musa baling tongkat jadi ular. Tasbih tu cuba baling. Kan? Tasbih tu beribu tu cuba baling. Jadi ular. Tak ada dia apa-apa. Mari aku baling. Baling ke muka kau pula. Dahsyat. Baling yang mengular ke office tu. Dia tak jadi ular. Tapi berkesan tu. Baling orang yang mengular ke office tu. So itu dah tentu ular. So jika Allah suruh Nabi Musa ketuk, barulah mukjizat tu berjalan. Maksudnya bila Allah suruh, contoh mudah, bila Allah suruh kita sedekah,
kuasa sedekah tu akan berfungsi kalau kita buat. Nabi Musa disuruh ketuk, Nabi Musa ketuk, mukjizat berlaku. Sekarang Allah suruh kita solat. Kesan solat tu akan berlaku kalau kita buat. Allah suruh kita sedekah. Kesan sedekah tu akan berlaku kalau kita buat. Gitu. Benda macam tu pun tak boleh, tak boleh, tak masuk. Tak compute. Boleh jadi dia punya brain.exe dia damage. Kan? Tak boleh brain. So, kalau Nabi Musa ketuk pun, ketuk-ketuk guna tongkat tu, tanpa arahan Allah, dia ketuk. Apa? Ketuk kepala pengikut dia. Apa? Ketuk pintu rumah. Tak, dia tak jadi apa-apa. So, Nabi Musa sendiri kata, sewaktu jumpa dengan Allah, Allah tanya, apa dekat tangan kananmu? Dia kata, ya asaya, ini tongkatku. Atawakkau alaiha. Aku guna untuk bersandar. Bila berjalan, aku guna tongkat ni. Untuk bantu aku berjalan. Wa ahusyu biha. Dan aku guna tongkat ni untuk ketuk-ketuk. Nabi Musa kata, wa ahusyu biha. Aku guna tongkat ni untuk ketuk-ketuk daun, gugur, supaya binatang ternak aku boleh makan. Selama dia ketuk daun tu, tak jadi apa-apa pun daun tu. Tak adalah sekonong-konong bertukar jadi apa, dedak, supaya kambing dia mudah makan. Napier ke tak? Gitu. Dan berapa banyak kali Nabi Musa campak tongkat dia bila dia nak tidur malam. Kan? Ha. So bila Nabi Musa ketuk batu tu, famfajarat minhu, terpancarlah dari batu itu. Pertama Nabi Musa mohon pada Allah. Arahan dari Allah ketuk batu. Nabi Musa ikut. Tak pernah tergambar pun air akan keluar. Tak. Nabi Musa ikut arahan. Ketuk batu. Okey, ketuk batu. Rupanya dengan ketuk batu tu, Allah izinkan air keluar memancar dari batu tu. Fanfajarat terpancar. Pancar ni pancut tu. Infijar ni pancutan. Kalau dalam suratul A'raf, ayat 160. Sekejap, kita tengok Al-A'raf. Ayat 160. 7106. 7160. Dalam surah A'raf, Allah guna perkataan fambajasat. Fambajasat. Fambajasat ni berbeza dengan fanfajarat. Infijar terpancut. Terpancar. Macam paip air yang paip bomba. Tu. Kuat. Fambajasat dalam ayat ni 160. Fambajasat dia mengalir je. Dia bukan memancut tapi dia mengalir. Apa beza dia? Suratul A'raf ini sudah lama. Air tu sudah lama. Ini sudah lama. Dekat hujung sesat dekat Padang Teh tu. Setelah 40 tahun. Fanfajarat di awal. Tahun yang pertama. Hari pertama. Nak air. Padang pasir. Mana dapat air? Nabi Musa minta dan Allah bagi. Air terpada pancut. Itu beza dua perkataan. Fanfajarat terpancut. Dan fambajasat tahun ke-40. Orang lain sudah tahu nak air kat mana? Kat sini. Tapi Nabi Musa perlu ketuk dulu. Nabi Musa perlu mohon. Ketuk. Bukannya bila ketuk terus-terusan keluar. Tak berhenti. Tak. Dia akan berhenti. Sebab yang tak berhenti tu siapa? Yang tak berhenti tu air apa? Zam-zam. Zam-zam je.
yang tak berhenti. Cerita sama, tahun berbeza. So begitulah kita, waktu yang sama, besok malam jangan lupa kita sambung lagi kuliah ini. Barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah duha kita hari ini berjalan lancar dengan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 58, 59 dan 60 tadi. Moga semua yang dijelaskan oleh Ustaz menjadi pedoman dan peringatan kepada kita. Ikutlah perintah Allah, disuruh sujud, sujudlah, disuruh makan, makanlah, maka nikmatilah nikmat yang telah diberikan Allah dan jadilah kita orang yang bersyukur dan tidak ingkar dengan nikmat Allah ini. Dalam ayat ini juga Allah berjanji akan mengampun dan menambah kurnia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Moga kita termasuk dalam golongan orang. Moga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang derhaka kepada Allah ini. Na'udzubillah min dzalik. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada Jenai, terima kasih kepada jemaah semua. Kita tangguh pengajian kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Saya mewakili Jenai, mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita pada pagi ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis kita ini, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz hari ini. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan, banyaknya nikmat yang telah Engkau beri kepada Bani Israel. Satu persatu nikmat telah kami baca dan kami cuba untuk fahami. Dan rupanya ya Allah, tanpa kami sedar, terlalu banyak nikmat yang telah Engkau beri pada kami. Dalam keadaan kealpaan kami melakukan kesalahan dan kesilapan, juga tanpa kesedaran kami. Ya Allah, dengan itu ya Allah kami mohon dan bertaubat padamu atas keterlanjuran, kesalahan, kelupaan, kejahilan kami, atas dosa-dosa kami, sama ada sedar atau tidak, sama ada sengaja atau tidak, terang-terangan atau tersembunyi. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, agar kami terhindar daripada perangai-perangai fasik, agar kami terhindar daripada perangai-perangai zalim, agar kami terhindar daripada bakal dipertanggungjawab di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Minna wa minkum.